العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 34. Bagi ke 7. Qala muallif rahimahullah, dan demikian lagi katanya kata siapa ni? Kata Sayyidi Abu Bakr At-Turtusi dalam kitab Sirajul Muluk berkenaan dengan raja-raja atau pemerintah yang mana ada kaitannya dengan keberkatan satu negeri. Kalau raja tu perangai PA-nya jahat, bahkan niat dia berjahat akan menghilangkan keberkatan satu negeri. Dan demikian lagi aku lihat pada Iskandariah, kata Sayyid Abu Bakr dari kitab Sirajul Muluk, aku lihat di Iskandariah satu teluk di laut mengambil tiap-tiap yang berkehendak ikan padanya. Ada satu teluk di Iskandariah ni, banyak ikan. Maka adalah ikan yang bergelegak-legak. Mana kocok-kocok, bergelegak-gelegak air. Siapa gelegak air? Ikan dalam air. Bagaimana? Kocok air dah. Sebab apa? Sebab kebanyakan ikannya. Sebab banyak ikan. Banyak sangat ikan. Dan adalah kanak-kanak mengambil kainnya jua, kemudian ditahan oleh walinya. Dan adalah kanak-kanak mengambil kainnya jua. Kanak-kanak yang mengambil kainnya juga. Maknanya guna kain ya, guna kain nak ikat ikan tu. Kemudian ditahan oleh walinya, memerintahkan tempat itu. Tinggal waktu tak bahan. Tinggal dengan. Dan adalah kanak-kanak mengambil dengan kainnya juga. Ya, tinggal dengan. Dengan isti'anah, dengan menggunakan kainnya. Ia guna kain dia yang ikat-ikat. Noyaknya banyak rezeki lah. Rezeki. Kemudian apabila tahu kau pemerintah wali ni, pemerintah, kemudian ditahan oleh walinya memerintahkan tempat itu. Pemerintah tempat tu dia tahan. Dia tahan tempat tu. Mengambil dia lah dan menegahkan ia akan manusia daripada mengambil daripadanya. Kau tak wui lah. Tak wui orang lain ambil ikan situ. Nyok dia. Maka apabila begitu, tindakan zalim lah, zalim. Maka ambil hak orang. Maka hilanglah ikan itu daripada tempatnya. Hilanglah ikan tempat. Hak asalnya banyak sampai gelegak air tu. Kocok air banyak sangat tu. Hilang tak ada. Tiada hampir didapatnya seekor hingga sekarang inilah. Siapa ni zamir hak dalam kitab tu lah. Nak ayatnya. Kesannya. Sehingga sekarang inilah segala perkara yang beri bekah. Hingga sekarang. Sekarang ni rujuk kepada yang meriwayatkan cerita ni. Inilah segala perkara, inilah cerita-cerita dia sebut ni
berkenaan dengan pemerintah dan kaitannya dengan keberkatan satu negeri itu atau tempat yang diperintah tu. Inilah segala perkara yang beri bekas, beri kesan. Hakikatnya beri bekas tu halal cumanya nak ayatnya atau jalan majazi. Mana bagi bekas, bagi kesan. Sebablah dan melalui oleh rahsia segala raja dan cita yang tersembunyi di dalam mereka itu kepada rakyatnya. Dalam mereka itu maknanya terdapat dalam hati mereka itu akan rahsia daripada cita-cita dan kehendak dan keinginannya kepada rakyatnya. Jika baik maknanya kalaulah dalam hatinya, dalam perut dia tu banyak cita-cita dan kehendak. Kalau baik, jika baik akan hatinya, iaitu baik cita-cita, baik kehendaknya, maka dapatlah rikiah. Jika baik hati, maka baiklah segala anggota. Seperti dengan hadis kata, kalau baik hati, baik anggota. Kalau baik raja, baik mereka, baiklah rakyat-rakyat negeri. Kalau jahat, kalau punah habis. Gitulah. Sebenarnya jika baik, jadi baiklah mamlakahnya. Jika baik raja tu, pemimpin tu, maka baiklah kerajaannya. Dan sudut apa semua segi. Cerita adalah cerita lagi. Cerita ahli tarikh. Cerita ahli tarikh dari sejarah lah. Di dalam kitab mereka itu adalah segala manusia apabila berpagi-pagi pada zaman Hujjaj. Pada zaman Hujjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ia cerita tengok kalau raja begitu lagu mana keadaan rakyat. Ada Hujjaj bin Yusuf As-Saqafi ni kita maklum satu pemerintah yang zalim. Dia bukan khalifah tetapi dia gubernur menteri gitulah, pegang kerajaan, pegang wilayah. Tapi yang banyak membunuh, menumpahkan darah orang Islam dengan cara zalim. Tapi kebaikan dia pun banyak juga. Banyak juga makan jasa orang Islam. Kita baca Quran, kita belek ada baris-baris tu, bukan dia lah usaha. Projek sama dia lah tu. Tanda-tanda baca Al-Quran tu. Supaya kita orang Melayu ni kan tak ada baris, tak ada. Baca, ada baris ni pun dah. Ada baris. Jadi mudah. Apabila Islam tersebar luas, maka nak perlu satu cara yang membantulah orang Arab dulu kan. Bakal tak ada bagi huruf dia pun titik pun tak ada. Ada zaman dia ni letak tanda-tanda tambah baris, tambah tanda-tanda bacaan dalam Quran. Supaya apa? Supaya memudahkan pembacaan umat Islam. Begitu juga zaman dia banyak luah kerajaan Islam. Lawan Parsi, lawan banyaklah pada zaman dia ni. Pada zaman dia juga banyak parlimen yang hebat dalam sejarah. Antaranya Qutaibah bin Muslim, Muhammad bin Qasim, Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad di Sepanyol. Zaman dia lah. Jadi ceritanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi nak bisa dia ni. Ayatnya suka mudah yang bunuh orang tu. Apa ingat? Ada satu kata-kata dia. Ini masuk dalam kitab Balaghah. Dia kata ini cerita pasal Balaghah majaz tasrihiyah. Majaz tasrihiyah. Inni ra'aitu ru'usan qad aina'a wa inni laqatifuha. Ya apabila dengar rakyat-rakyat cuba nak memberontaklah arah ke dia mari. Dia kecil lah. Kenduhlah ada sebuah Arab tu kenduh.
di tempat tinggi, ia pulang. Inni ra'aitu ru'usan qad aina'a. Sungguhnya aku lihat pala-pala telah masuk. Pala-pala telah masuk. Masuk ni buah. Masuk ni buah. Ya ini pala serupa dengan buah. Tapi tak sebut buah, dia masuk ni balaruhlah. Itu kata hal balaruh bahasa Arab bahasa Melayu pun bedah dah. Sungguh aku lihat pala telah masuk. Wa inilah qatifuha, aku yang akan petik. Maksudnya apa dia? Pala lah, benglah mula awal. Ranah dia takut. Anak Hajjaj. Jadi pada zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni, rakyat zaman dia, masa dia tu bertanya-tanya mereka pagi-pagi. Kalau orang ni pagi-pagi ke apa dah? Pagi-pagi. Banyak kan. Jadi berpagi-pagi mereka tu tanya, dok kecek. Kalau ni ada kecek dah WhatsApp group. Siapa kena bunuh hari ni semalam? Siapa kena suluh? Siapa orang kena pukul? Dan seumpamanya dok kecek tu. Buat WhatsApp group ni. Kalau ni lah kan. Bapa hak tu pemerintah suka begitu. Bagus. Jadi rakyat pun kecek hati. Rakyat pun kecek hati. Ada. Dan pada zaman Walid pula ni Amirul Mukminin ni ada apa ni khalifah ni. Ni khalifah ni. Suka ia Walid ni kepada kebun. Walid suka kebun, suka nanam. Dan rumah, suka kebun, suka rumah. Suka istana. Projek yang tu projek kebun, projek rumah. Maka adalah segala manusia pada zamannya bertanya-tanya mereka itu pada pagi, tadi ke pagi saja nak ajaknya pagi hari lagi aspek harga ni lah. Daripada kerja rumah siapa buat kebun, daripada kerja rumah siapa yang berbuat kebun, dan siapa yang membelah sungai, dan siapa yang bertanam kayu. Rakyat sudah pakai harga ni. Rakyat dah pakai harga ni. Apa? Buat pemerintah dok galik ke kebun, dok galik ke rumah. Dan adalah pada zaman Sulaiman anak Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Dan adalah ia Sulaiman ni suka makan ni. Dia suka makan. Jalan-jalan cari makan. Suka makan ni. Buat apa yang lain ni ada buat live makan. Suka makan ni. Dan berkahwin suka menikah. Nikah situ, nikah sini. Dan adalah segala manusia berkhabar-khabar. Manusia maknanya rakyat pada masa tu pula dok kecek sama dia, dok WhatsApp sama dia, gitulah. Dok berhubung sama dia pada makanan yang indah-indah. Makan senang. Ada makanan baru, tempat baru buka kedai makan ni. Sini apa harga je? Dak kecek atu. Ada atu hak viral zaman dia. Viral masa tu. Apa kerja suka ni? Perintah ia viral tu. Pada makanan yang indah-indah, yang baik-baik, dan memahalkan isi kahwin dan harga sahaya, dan meramaikan tempat kedudukan mereka, tempat berkumpul mereka, WhatsApp group mereka kalau zaman ni lah, dengan berkhabar akan demikian itu. Kecik tu. Pakai zaman lalu contohnya, raja minat-minat lah. Perintah minat-minat hiburan. Hiburan jepuk waktu jadi buku minat hiburan kan. Dia jepuklah pak dia. Korea tak Korea gotu ni. Rakyat pagi-pagi tak cecek harga tu. Dan tak kala pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Aziz pula kita maklum dah. Raja yang adil, raja yang
suka kepada ilmu. Adalah segala manusia bertanya-tanya mereka itu, berapa engkau hafal Quran? Pagi-pagi lagi. Malam ngapa mana? Mereka cakap tu. Dan engkau hafal wirid, berapa menghafal wirid? Tiap-tiap malam mengamal berapa, timur pada siapa, ijazah pada siapa? Mereka cakap tu. Berapa beraja pemerintah minat kepada ilmu. Jadi wirid ni, apa wirid ni? Wirid ni amalan yang kita buat, amalan baik dah. Yang kita buat cara berulang-ulang. Moleknya kita terima. Benda tu kita terima daripada guru, terima ijazah. Wirid. Ataupun kalau tidak biasa gitu pun, mana kita amal, contoh kita puasa, Isna qaumi. Timur. Timur mana kita tahu benda tu daripada kita mengaji kitab fiqh. Kitab fiqh tu daripada guru kata puasa sunat, puasa Isna kami. Kita terima hadis guna itu, berarti kita amal. Timur tu. Kita amal. Kiralah amal gapo qiyamul lail, tahajud ke, amal wirid tertentu. Amal lepas subuh ngatik ke. Kita terima kan? Kata kita wirid berulang-ulang secara tertak dan tertib pada waktunya. Wirid tak tertib pada waktunya, pada sikit-sikit, lepas sikit-sikit kita amal. Sikit-sikit termasuklah amal zikir yang dikerjakan terus-menerus, tak pernah kita tinggal. Jadi benarnya nak buat wirid ni tak dapat buat melainkan dengan kita lawan hawa nafsu. Mula-mula malah kita apa dah hilang malah tu, kita boleh buat semua tu macam cemuh pula. Macam-macam macam buah buat lain pula lah. Buat lain pun kata buat terus lain. Jadi orang yang melaksanakan wirid dalam ibadat adalah orang yang melihara hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara konsisten, secara tetap. Ada kata ulama, anda pun dengar daripada guru Guru Haji Abu Bakar di Pondok Tumbuh ni, masa ngaji kitab Safinatul Najah dengan dia, dia kata man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Benakar daripada dia lah. Man laisa lahu wirdu fahuwa kirdun. Siapa yang tak ada bagi wirid, maka dia kira. Tak ada kira. Kerana kita ada wirid. Pahmaja puh macam lalu. Pahmaja puh tubik lalu. Apa kira? Dan dikatakan wirid la yastahkirul wirda illa jahulun. Tidak meremehkan. Orang yang meremehkan wirid ni hanyalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Jadi kita kena ada atau amalan yang jadi wirid itu. Jadi pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang dah kecek bahasa tanya ni, mau hafal Quran banyak mana? Ni mau hafal wirid banyak mana? Mengamal banyak mana? Kawan tu hafal kitab gapo dah. Berapa sehari baca Quran, nak tanding, dak tewah hatu dia tewah nak bini, tidak tewah nak makan situ sini, dak tewah nak benda lain tidak. Sebab apa? Sebab budaya yang diterapkan oleh pemimpin. Sebab niat dan juga keinginan, kehendak, minat pemimpin itu mempengaruhi akan menjadikan negeri yang barakah. Bertambah kebaikan akan terpancar kebaikannya kepada rakyat. Berapa puasa daripada sebulan dan daripada bagian itu. Jadi Sayyidina Umar bin Aziz bukan sekadar dia orang kuat ibadat, tetapi juga dia pemerintah yang adil. Cara ke rakyat, cara ke rakyat. Kalau dia buat ibadat, dia buat kata cara jadi go. Dia cara ke rakyat adil, tak ada kepentingan lain. Siapa dia buat dengan hubungan dengan Tuhan pun molek, jadi mempengaruhi akan terpancar keberkatan kepada rakyat umumnya.
Maka sayugiyonyo bagi raja-raja. Maka sayugiyonyo bagi raja-raja adalah ia atas jalan sahabat dan salaf yang dahulu-dahulu yang salihin ridwanullahu alaihim ajma'in. Maka sayugiyonyo jadi hendaklah bagi raja-raja, bagi pemerintah, bagi pemimpin duduk atas jalan sahabat. Apa mana jalan? Mana panduan, manhaj, ikutan ke jalan-jalan tembok tidak. Atas jalan sahabat. Mana kelakuan sahabat? Kerana zaman sahabat ni sebaik-baik zaman. Khairun nasi qarni, Nabi kata, sebaik-baik manusia ramai aku, kurung aku. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurung, selepas tu kemudian aku. Kita ni kalau lama kau beratlah. Dari sudut cara umumnya masa yang terbaik dia orang hak sebelum pada kita, walaupun mungkin baik satu sudut, tetapi cara keseluruhannya buruk hak terbaik dalam itu. Zaman lah ni nak jumpa maksiat payah. Tidak masuk dalam rumah, negeri luar dulu. Lah ni apakah dalam ni ya. Mula kalau anak tak main luar okey selamat dah. Lah ni tak tentu lagi. Dah banyak masalah. Mana makin lama semakin zaman semakin makin teruk. Dari kurun yang terbaik zaman sahabat. Dan walaupun pimpin zaman sekarang selalu yang jadi panduan dia adalah ikutannya adalah ikut sahabat dan salaf yang dahulu. Salafus salih, sahabat tabi'in. Bagaimana panduan? Jadi kita tengok kata-kata mereka. Kita tengok jarah mereka. Kita mengaji kitab-kitab mereka. Salafus salih dahulu yang salihin ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan mengikut dengan mereka itu pada perbuatan dan perkataan. Dan juga mengikut mana mengambil contoh dan teladan orang-orang soleh yang baik-baik itu supaya ada beroleh untung dunia dan akhirat. Dan mengikut dengan mereka itu pada perbuatan dan perkataan. Maknanya bagaimana? Ikut perkataan. Maknanya jaga lidah daripada perkataan yang jahat-jahat. Kerana tengah pada kebinasaan manusia ni kerana perbuatan, kerana lidah. Baik rakyat, apa lagi pemimpin. Pemimpin lagilah satu patah perkataan yang kadang-kadang diikuti oleh beribu rakyat, seluruh rakyat atau pengikut dia. Apa lagi kalau benda tu benda kait dengan agama. Bagi fatwa pelat-pelat. Pandangan orang pelat-pelat. Dia kaya pemimpin. Jadi pun. Maka orang yang menyalahi pada mereka itu iaitu maka orang menyalahi pada demikian itu iaitu tiada mustahil, yakni tiada jauh. Nah, demikian mana? Demikian ikut jalan sahabat dan salafus salih yang dahulu-dahulu ni. Tiada mustahil, yakni apa nama? Yakni tiada jauh daripada binasanya. Dekat pada kebinasaan, lambat banget ya. Dan tiadalah di atas sultan yang adil melainkan nabi yang mursal atau malaikat yang muqarrabin. Bukan kata sultan yang adil ni sekali dengan tamu tarah dengan nabi dengan malaikat tidak. Maknanya kalau bawa sikit kepada malaikat dan para nabi ni, sultan yang adil. Bapa tak kaya kata orang yang soleh, orang yang baik, orang yang tak tinggal, orang yang kuat. Kerana kalau individu ni
dia terbatas kepada diri dia saja. Tetapi kalau sultan yang adil, ia kebaikannya akan meratai kepada semua. Dan senyum telah dikata orang yang adalah seumpama sultan yang adil. Sultan yang adil seperti angin seperti angin yang mengkembangkan segala bunga. Dan senyum telah dikata orang, makna ada peribahasa, adalah seumpama sultan yang adil. Perumpamaan ni dari sudut apa? Dari sudut mendatangkan kebaikan, dan juga nak jaga daripada kejahatan, seperti angin yang mengkembangkan segala bunga, dan mensubur segala ruh hamba Allah. Maka sayugianya bagi raja, maka sayugianya bagi raja, bagi pemimpin, bagi orang yang diberi kepercayaan kepada rakyat, oleh rakyat untuk memimpin, untuk jaga kebajikan mereka dunia dan akhirat, jangan ditaruh akan hujjab. Hujjab ni apa? Mana penjaga, bodyguard yang memelihara dia. Yang mana hujjab ni yang menghalang-halang, mentakuti-takuti rakyat, menyakiti ke rakyat. Kalau jaga SU dia, orang sekeliling dia untuk memudahkan urusan dia supaya dia boleh jumpa rakyat, cerita lain. Memudahkan nak jumpa lain, dia memayahkan. Ada banyak orang pun takut nak jumpa dia. Apa kawan ni ada. Bahaya sekat dengan dia, dengan hujjab ni, bagi hujjab ni. Jadi kita orang yang kena zalim daripada masuk mengadu. Orang kena zalim pun nak masuk, nak akad pengaduan pun payah kerana sekat dengan mereka ni. Baik letak ni. Dan jangan ditaruh akan bawa maknanya penjaga pintu yang menegahkan orang yang dhaif sampai kepadanya. Daripada Maimun bin Mahram cerita. Daripada Maimun bin Mahram. Setengah daripada ulama besar. Dia orang kata khadai bagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maimun bin Mahram katanya adalah aku duduk, atau ketika aku duduk pada Umar bin Abdul Aziz. Maka berkata ia, siapa pada pintu? Boleh jadi dia satu tempat tu bersama dengan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tiba-tiba mari seorang. Jadi dia kata, siapa pada pintu? Siapa ni? Dua pintu tu. Dia tanyalah. Orang di anak buah dia ni. Maimun bin Mahram ni. Anak buah ulama besar. Ada Maimun bin Mahram ni. Maka jawabnya, seorang laki-laki turunkan unta. Turun untanya orang panggil apa? Dia parking lah. Parking unta. Turun daripada unta. Turun pada unta je parking situ. Turun pada unta. Menyangka bahawasanya ia anak Bilal. Dia suka, dia kata, boleh jadi anak Bilal ni. Anak Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi anak orang yang mulia, sahabat Nabi dijanjikan surga. Jadi Sayyidina Umar pun muliakan juga. Anak Sayyidina Bilal ni pun bukan orang biasa-biasa juga. Jadi dia mari nak jumpa dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia parking di depan pintu tu. Masa tu ada pengawal lagi. Hak jaga Umar bin Abdul Aziz muka khalifah mungkin khalifah biasa-biasa besar dia pada Malaysia. Tepak tu. Jadi dia suruhlah apa nama anak buah dia Mahram ni tengok siapa tu. Dia kata ada orang jatuh ni. Tunggu pada utang parking situ. Nampak seorang anak Bilal ni, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengizinkan ia baginya dengan masuk. Jadi ia izinkanlah. Suruh masuklah, suruh masuk. Dah berkata ia, masuk. Jadi sadar apa semua. Ia pun nasihat selalu nah. Anak Sayyidina Bilal ni, tak sebut sini. Nama apa? Anak Sayyidina Bilal ni, ia cerita. Dia kata, mencerita. Mana mencerita akan daku bapa aku. Bapa aku Sayyidina Bilal. Ya aku nak sanak dia tu. Nak gagah, kita kena ada sanak gapo-gapo, kita nak sampaikan ilmu, kita kena sandar. Daripada siapa? Tok guru aku kata gini. Sandar. Jadi dia kata dia sandar. Ni hadis lah. Dia menceritakan aku bapa aku. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daripada ayah dia, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memerintahkan sesuatu daripada pekerjaan ummah, siapa yang diberi amanah jadi pemimpin, maka ditaruh orang yang hujab, taruh penjaga yang menegahkan mereka itu daripadanya, supaya jadi orang tak boleh nak masuk jumpa dia kaya pemimpin. Sepatutnya mendengar suara rakyat, sepatutnya mendengar aduan, sepatutnya tidak ada sesuatu yang menghalang dia dengan rakyat, yang menyebabkan rakyat tersakiti, rakyat payah. Melainkan mendinding Allah daripadanya pada hari kiamat. Kalau waktu itu Allah Ta'ala akan dinding dia pada hari kiamat. Dia banyak benda lah dinding hari kiamat lah. Nak jumpa Tuhan, nak jumpa Tuhan tak boleh lah. Maka tak kala mendengar ia, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apa dia dengar pada sekali. Tak banyak. Pada sekali ni mendengar ia, berkata ia bagi orang yang menunggu pintunya, pergilah kamu duduk di rumah kamu. So resign lah dulu. You are fired. Maknanya tak ada guna dah. Orang masih telah. Maka tiada lihat akan seorang kemudian daripada itu duduk pada pintunya. Tak ada dah guna pengawal. Pakai direct tu. Maju petulur maju petulur negara lah. Bahkan maju lagi. Harmoni, berkah. Dan kata Khalid bin Abdullah Al-Kushairi. Dia kata mungkin sini maknanya Khalid bin Abdullah Al-Kusri. Seorang pegawai tinggi masa zaman kerajaan Umayyah. Dia pernah jadi Amir Mekah pada tahun 89 Hijrah, zaman Walid bin Abdul Malik. Jadi kata Khalid bin Abdullah Al-Kusri, berkata ia bagi hajibnya, bukan hajatnya ni, la'ala sawab, berkat hajat ke hajib situ tak khabar. Tak, la'ala sawab, mudah-mudahan betulnya hajib. Salah cetak. Berkata ia bagi hajibnya, yang dipenjaga, apabila duduk aku pada tempat dudukku, maka jangan engkau tahan seorang. Dia guna juga, tapi kan tidak menahan orang yang tak sepatutnya tahan. Maka jangan engkau tahan seseorang, maka jangan engkau tahan seseorang masuk kepada aku. Mudah situ, jangan biar mudah urusan aku lah. Jangan buat nanya dia payah orang mari nak mari pun jumpa aku payah. Maka bahawasanya wali yang memerintahkan pekerjaan, dia kata pemerintah yang ada kuasa yang menyalahkan urusan rakyat, memerintah pekerjaan orang,
Tiada menegah orang masuk kepadanya. Dia tak akan tegah, tak akan sekat orang nak mari jumpa dia. Orang nak berhubung dengan dia tak akan sekat. Orang nak akad pengaduan pada dia. Orang mari nak jumpa dia, tak ada sekat. Melainkan 3 perkara. Melainkan 3 perkara. Dia payah sekat, payah sangat nak mari jumpa ni buat apa? Orang dungu yang benci ia sertanya melihat atasnya seorang. Ia bodoh orang dungu. Dia tak si orang nampak dia dalam keadaan dungu tu. Nampak. Atau pekerjaan yang syak, lihat ia atasnya seorang, atau pekerjaan yang syak atau jahat yang ditakutkan. Atau jadi benarnya pekerjaan salah atau jahat yang ditakut daripada bahawa nyata kepada orang, ataupun dia buat benda jahat, benda salah. Bila orang nampak tak tahulah dia ni benar ni. Hati tak bagi masuk pai nak jumpa dia tu. Ataupun dia jenis biasa orang bodoh. Atau orang bakhil, ia benci, ia minta-minta orang padanya sesuatu, atau dia orang kudu. Lorek. Nak minta benda lah ni, nak minta tekah lah ni, nak minta sponsor lah ni. Aja apa tak, dia sampai sekat lah ni. Suruhlah fikir dia menggapunya payah urusan. Payah buat dia baki tak say orang-orang meminta-minta. Dan saya giyanya bagi raja wallahu taala subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa rabbil zurina ala barik wa ja'ala عزيزا في ذلك الشيء.